Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah juga kerana pada malam ini Allah bagi sekali lagi waktu dan kesempatan kepada kita untuk meneruskan siri kuliah kita, dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita untuk kita terus istiqamah di atas atau di dalam majlis ilmu, baik secara bersemuka ataupun para sahabat yang mengikuti secara online. Biarlah kita ni menjadi salah seorang daripada sama ada yang mengajar ataupun yang belajar, kerana itulah kebaikan yang ada pada kita ni untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengisian kita pada malam ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih lagi berkaitan dengan ciri atau manhaj golongan yang selamat, di mana sebelum daripada ni kita sudah bincangkan bahawa golongan yang selamat di hari akhirat ni sangat mementingkan soal akidah dan juga tauhid. Orang yang nak selamat hari akhirat ni, dia duk fikir apa? Fikir ni macam mana dia nak selamat akhirat ni. Keutamaan dia dengan akhirat ni ialah tauhid. Sebab dia tahu seandainya dia kembali kepada Allah membawa akidah yang benar, dia jahat setara mana pun dengan manusia, dia dihukum dalam neraka sekalipun, tapi selama dalam hati dia ada iman, akan tiba satu waktu Allah Ta'ala akan memberikan izin untuk dia menerima syafaat. Allah redha kepadanya untuk menerima syafaat, dan dia akan dikeluarkan daripada neraka masuk syurga. Ini akidah kita. Orang jahat mana pun, kalau dia ada iman kepada Allah, sebab dalam hadis akhir sekali Allah Ta'ala kata, keluarkan siapa-siapa yang ada dalam hatinya walau sebesar zarah dari iman, keluarkan dia daripada neraka. Maka orang ni akhirnya akan masuk syurga. Tapi kalau orang baik dia hubungannya dengan manusia, namun dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah, bila sampai di hari akhirat, dia tidak akan dapat masuk syurga buat selama-lamanya. Kalau orang tanya, kenapa begitu? Dia kan baik. Ya, dia baik dengan makhluk, dia baik dengan manusia, tapi dia tak baik dengan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Sedang Allah yang Maha Pencipta dah bagi tahu dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala. Yang ni Allah Ta'ala tak akan ampunkan.
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah boleh ampunkan dosa selain daripada syirik mengikut kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu berdasarkan ayat ni, berdasarkan hadis yang Nabi bagi tahu, keutamaan paling utama dalam hidup ini untuk kita selamat dunia dan akhirat adalah dengan menjaga tauhid, menjaga iman. Iman kepada Allah tu bukan sekadar percaya Allah tu Tuhan. Dia kena mentauhidkan Allah, iaitu mengesakan Allah dalam keadaan tidak melantik atau tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyedari kepentingan tersebut, dah kita ni cerita bab tauhid, lalu kita takutlah kepada lawan tauhid, iaitu syirik. Sebab dosa selain syirik Allah Ta'ala kata boleh ampun. Dia bunuh orang, boleh ampun. Kan hadis, dalam hadis tu bunuh 99 orang. Hadis masyhur tu, famous kan hadis tu. Bunuh 99 orang. Lepas tu bila dia nak taubat, tanya lagi seorang ahli ibadat. Ahli ibadat kata tak boleh taubat, dia bunuh pula cukup 100. Dia pergi tanya seorang lagi, orang alim tu kata boleh, Allah Ta'ala boleh terima taubat, tapi dengan syarat kamu pergi ke negeri lain, jangan duduk negeri kamu ni. Dia pun keluar daripada negeri dia, nak pergi ke negeri sana, dalam hati dia bertaubat kepada Allah, sampai tengah jalan mati. Apa kesudahan cerita kawan ni? Dia mati, kemudian diampunkan dosanya oleh Allah, dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Padahal dia bunuh orang 100 orang. Jawapan dia, dosa membunuh masih boleh diampunkan oleh Allah. Minum arak macam mana? Minum arak pun boleh ampun, dengan syarat taubat lah. Jangan duk minum tak taubat. Tak minum taubat naya juga. Zina macam mana? Zina pun sama juga, masih boleh diampunkan dosa oleh Allah. Kalau syirik ni, kalau dia mati dalam keadaan syirik, tiada ampun baginya. Tiada ampun. Kalau dia awal hidup dia syirik, masa dia hidup dia sempat taubat, ya Allah aku bertaubat, aku meninggalkan kesyirikan, kemudian kembali kepada agama Islam, hanya beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dia mati dalam keadaan tersebut, Islamnya itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, dia mati dalam keadaan syirik, dia tidak akan dapat keampunan buat selama-lamanya. Kerana Allah yang letak kaedah tu, ayat yang kita bacakan tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, puan-puan dan semua hadirin dan hadirat, besar ke tak besar dosa syirik ni? Bahaya ke tak bahaya dosa syirik ni? Bahaya, sangat-sangat bahaya. Sebab itu apabila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa paling besar sekali? Dosa apa paling besar sekali? Jawapan dia, Nabi kata, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Apabila kamu menjadikan bagi Allah ada sekutu, padahal hanya Allah yang ciptakan kamu. Jadi dosa syirik ni sebesar-besar dosa. Orang kata, dia ni jahat, bunuh orang. Besar lagi dosa syirik. Tuan-tuan pernah baca dah ayat,
wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Pernah baca ayat ni? Ayat ni biasanya orang baca bila tersebar cerita palsu, berita fitnah. Oh, dia berkata fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Dia tak tengok konteks asal ayat tu. Ayat ni dalam surah Al-Baqarah, asal cerita dia. Surah Al-Baqarah nombor ayat, dia duduk dalam juzuk yang kedua. Duduk dalam juzuk yang kedua surah Al-Baqarah, yang menceritakan tentang Allah Ta'ala suruh Nabi pergi serang atau pergi tawan kota Mekah. Jadi bila orang kafir ni, dia berhujah macam mana nak serang kota Mekah, sebab kota Mekah ni kota suci, takkanlah nak membunuh dalam kota Mekah. Dan Allah Ta'ala kata wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang kamu buat fitnah dalam kota Mekah tu lebih teruk daripada membunuh. Apa dia? Kamu sembah berhala dalam Masjidil Haram. Orang kafir pergi letak berhala di keliling Kaabah. Jadi itu lebih teruk daripada membunuh. Konteks ayat tu memberi makna ayat 191 surah Al-Baqarah. Konteks ayat ni menunjukkan maksud sebenar ayat Quran wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maksud sebenar ialah kesyirikan. Fitnah kesyirikan itu lebih besar daripada membunuh. Bukan fitnah duk cerita jaja, cerita palsu ni. Konteks sebenar. Tak percaya, tuan-tuan rujuk surah Al-Baqarah ayat 191. Jangan salah guna ayat Quran untuk konteks yang lain. Bila Allah Ta'ala kata wal fitnatu asyaddu minal qatl, maksudnya ialah fitnah kesyirikan yang berlaku dalam kota Mekah itu lebih teruk dosanya di sisi Allah daripada membunuh. Sebab dosa paling besar sekali ialah dosa syirik. Nampak tak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Jadi berbalik kepada kita ni, oleh kerana dosa syirik ni lah dosa paling kita takut. Sepatut-patutnya kita ni kalau buat dosa syirik lah paling kena takut. Sebab dosa lain boleh diampunkan, dosa syirik tidak akan diampunkan. Bahkan dosa syirik akan menghapuskan segala amal baik. Bukan setakat dia tidak diampunkan dosa syirik ni, kalau dia ada benda baik pun tiba-tiba dia datang kepada Allah bawa kesyirikan, semua amalan baik dia akan binasa. Allah Ta'ala yang kata la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau kamu berbuat syirik kamu akan binasa segala amalan kamu. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, faham tak kita? Orang yang beriman, orang yang berada di atas jalan golongan selamat paling takut kepada dosa syirik. Jadi bila paling takut kepada dosa syirik ni, kena tahulah apa dia dosa syirik ni. Jenis-jenis syirik tu macam mana? Kalau takut saja, tak tahu, tak perasan, tanpa sedar, rupa-rupanya terjebak dengan dosa syirik. Pada malam ini, bab yang kita nak baca dalam kitab Minhaj Firqatun Najiyah, Jalan Golongan Selamat, ialah bab syirik besar dan jenis-jenisnya. Syirik besar ni, syirik besar ni apa dia? Mudahnya menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Syirik dia boleh berlaku dengan satu Tuhan saja kita sebut, atau orang tu sebut,
dia ada Tuhan selain Allah satu je, dah cukup dah untuk dia jatuh kepada hukum syirik. Kalau dia ada 10 Tuhan lain, ada 100 Tuhan lain, ada 1000 Tuhan lain, ni lagilah berat. Jangan. Sebahagian agama ni dia ada beribu Tuhan. Semua hak pelik dia anggap Tuhan belaka. Pokok pun Tuhan. Tengok pokok besar sikit pergi buat kuih bawah tu. Batu jadi Tuhan. Tengok batu pelik sikit buat. Macam-macam. Kalau baca sejarah kitab agama dia ada lebih beratus ribu Tuhan. Ni dahsyat. So kita katakan dosa syirik ni kalau satu saja, tak rasa 1000, satu je dia jadikan sekutu bagi Allah, sembahan setanding dengan Allah, maka sudah cukup menjadikan dia seorang yang syirik. Baik, macam-macam atau jenis-jenis syirik besar. Pertama, syirik dalam doa. Syirik dalam doa, maknanya dia berdoa kepada selain Allah. Sepatutnya doa ni kita minta dengan Allah, dia pergi berdoa kepada selain Allah. Selain Allah tu apa saja, sama ada dia doa tu kepada selain Allah tu adalah nabi ke, malaikat ke, wali ke, atau lebih rendah kedudukan daripada mereka, batu ke, pokok ke, binatang ke, andai dia berdoa kepada selain Allah, minta hajat, minta rezeki, minta sembuh, minta apa jua yang sepatutnya diminta hanya kepada Allah, hukumnya adalah syirik. Siapa kata? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 106, kata Allah, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Janganlah kamu meminta apa-apa atau menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Dan zalim yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah syirik. Allah Ta'ala kata jangan minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak boleh memberi manfaat dan mudarat kepada kamu. Jadi kalau diminta dengan batu tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Pokok tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Binatang tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Nabi sekalipun tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Malaikat tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Yang boleh bagi manfaat dan mudarat ni siapa dia? Hanyalah Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, minta hajat, minta rezeki, minta pertolongan, minta kesembuhan, sesuatu yang menjadi hak Allah sahaja, maka dia telah berbuat syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Dalam bahasa yang lebih umum, syirik dalam ibadah. Dia pergi sembah sesuatu selain dari Allah, itu nama dia syirik. Nabi SAW kata,
man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan dia sedang memohon kepada selain Allah sebagai tandingan Allah, nescaya dia masuk neraka. Baik, pada kita mungkin kita tak nampak hak besar-besar tu, tapi dia nampak hak kecil. Jarang orang nampak. Contoh apa? Minta dengan jin. Ada keris keramat, ada cincin keramat, lalu dia duk usah keris dia, mintalah kalau dia ni selamat daripada peperangan, tak mati. Contoh, perasak keris dia, sambil-sambil tu minyak hajat apa hak dia nak. Ada setengah orang lah ni, dia nak mengandung. Dia kata kalau nak mengandung, nak dapat zuriat, pergi berendam dekat tasik Dayang Bunting. Apa kaitannya tasik Dayang Bunting dengan mengandung? Tak ada. Dia tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Tapi siapa yang pergi dia telah meletakkan tasik Dayang Bunting sebagai tempat dia meminta dan berdoa. Jatuh hukum syirik. Siapa yang ada pernah terlibat dengan mana-mana amalan-amalan kesyirikan, bertaubatlah. Kalau dia taubat masa dia masih hidup, kembali kepada tauhid, dia selamat. Tapi kalau dia mati dalam keadaan dia syirik kepada Allah, dia tak selamat. Kadang-kadang dia pergi jumpa dengan ahli sihir. Ahli sihir tu buat hajat begini, bakar kemian lah, bakar tu, minta macam-macam. Lalu dia minta hajat dengan ahli sihir tersebut. Jadilah hukum dia syirik. Syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Kalau dia pergi bertapa, dia kata, hei mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang angin. Dia sebut nama mambang. Selamatkanlah aku, tunaikanlah hajatku, contoh. Apa hukum dia? Dia telah minta kepada mambang. Tak boleh. Ni kadang-kadang dia sebut nama-nama, kita pun tak tahu nama apa dia suruh. Rupanya dia suruh nama jin. Minta kepada selain Allah ni hukumnya syirik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir ayat 13 dan 14. Dengar mulai ayat ni. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar suaramu, dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Allah Ta'ala tak bagi kita minta dengan sesuatu yang tak boleh bagi tunai permintaan kita. Kalau minta tolong dengan orang yang boleh tunai dalam kemampuan dia, ustaz, anak saya ni nak pergi Mekah ni, cuma dia tak tahu macam mana nak buat, boleh tak ustaz tolong dia isi borang kau tu kenalkan? Saya kata boleh, insya-Allah. Tolong dalam kemampuan tu tak ada masalah. Kita akan panggil anak kita, wahai anak,
pergi tolong beli barang kat kedai, beli gas ke beli apa, tolong tu tak ada masalah. Yang tolong masalah minta tolong yang tak ada kemampuan. Macam mana sifat dia? Macam tadi lah. Ya wahai fulan, wahai malaikat, aku nak anak. Mana malaikat ada kemampuan tu? Tu hak Allah. Tak boleh. Dia pergi tasik dayang bunting berendam dah dengan harap, dengan sebab berendam tasik dayang bunting dapat anak. Siapa tasik dayang bunting nak bagi kamu anak tu? Nah, dan begitulah seterusnya. Hati-hati. Syirik yang pertama ni dia panggil syirik dalam doa. Jangan berdoa kepada selain Allah. Ada orang kata, Ustaz, apa keadaan kalau orang tu dia doa kepada orang soleh, minta tolong dengan orang soleh? Minta tolong dengan orang soleh ni ada dua keadaan. Pertama, minta tolong dengan orang soleh waktu dia hidup. Ustaz, anak saya nak periksa ni, boleh tak Ustaz tolong doakan kepada Allah biar anak saya ni boleh jawab periksa dengan baik. Ustaz tu berjawab, insya-Allah saya doakan. Ustaz, saya nak pergi Mekah, panggil ustaz lah kalau orang alim tak, ataupun tok guru, syekh, saya ni nak pergi ke Mekah, tolong doakan agar saya ni selamat pergi dan pulang. Dia berkata, insya-Allah saya tolong doakan. Ini tak ada masalah sebab dia doa dengan orang hidup yang ada kemampuan untuk berdoa. Kalau dia doa ke orang mati, orang tu mati dah, dia pergi kat kubur orang tu, Syekh, boleh tak tolong doakan kepada Allah biar hajat saya tertunai? Dia kata lagu tu, wahai tuan guru, dia panggil. Tuan guru tak ada dah, mati dah tuan guru tu. Boleh tak minta kepada Allah begini. Jawapan dia apa dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di saat orang tu meninggal, dia lebih berhajat dengan doa kita hak hidup berbanding dia hak sudah mati. Mana lebih utama? Kita doakan orang mati, ya Allah ampunkanlah dosa si mati, dengan orang mati nak doakan kita. Orang mati nak doakan dia sendiri pun tak boleh dah. Faham tak ni? Orang mati, Nabi SAW kata, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila meninggalnya anak Adam, terputuslah amalannya, melainkan 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Ada dah sebut orang mati tu boleh lagi berdoa ke, buat amal ke? Tak ada. Orang mati dah tak ada. Dia lebih berhajat kepada doa orang hidup daripada orang hidup berhajat kepada orang mati. Sebab yang masih hidup ni masih ada peluang untuk beramal. Sepatutnya bila kita pergi ke kubur orang soleh, kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau kita doakan yang sunnah Nabi ajar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera ke atasmu wahai ahli kubur, minal mu'minina wal mu'minat, daripada kalangan orang-orang mukmin dan mukminat, antumus sabiqun wa nahnul lahiqun, kamu telah mendahului kami dan kami akan menyusuli kamu. Yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampunkan dosa kami yang masih hidup dan dosa kamu yang telah meninggal. Wa nas'alullaha lakumul afiyah, dan kami doakan kepada Allah agar kamu sejahtera di sana. Nabi ajar kita begitu bila pergi ke kubur.
Tiba-tiba ada orang mai kata, dia tu tok wali, mari kita pergi minta doa dengan dia. Dia tu ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya, dia boleh doa waktu dia hidup, lepas dia meninggal dia tidak ada lagi waktu ataupun tidak ada lagi ruang untuk beramal. Dia hidup di alam barzakh, sama ada dalam kenikmatan syurga ataupun dalam jurang api neraka. Dia boleh tolong dak anak cucu dia? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Jadi sebab itu kalau nak minta tolong dengan doa orang soleh ni, tolonglah minta waktu mereka masih hidup. Lepas mereka meninggal, pergi carilah orang soleh yang lain. Ataupun banyak lagi lah faktor-faktor selain daripada orang soleh yang doa dia mustajab. Ada waktu doa mustajab. Ni ada waktu-waktu doa mustajab. Hari Arafah, doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Doa pada hari Jumaat. Doa pada sepertiga akhir malam. Paling-paling tak jumpa, balik ke rumah minta dengan mak, doa ibu terhadap anaknya. Tidak ada yang menghalang antara dia dengan Allah. Minta mak kita doakan kita. Banyak sebab-sebab doa mustajab ni. Jadi janganlah sampai seorang tu tertipu dengan, dia panggil talbis iblis, yang mereka ni sampai-sampai minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan bukti paling jelas sekali, waktu Nabi SAW masih hidup, sahabat-sahabat pergi jumpa dengan Nabi, minta Nabi doakan mereka. Tapi bila Nabi dah wafat, sahabat-sahabat sudah tidak pergi ke kubur Nabi minta hajat. Sebaliknya sahabat pergi kepada sepupu Nabi Abdullah ibnu Abbas, supaya Abdullah bin Abbas pula doakan mereka. Kalau tak ada Abdullah ibnu Abbas, mereka ada Sa'ad bin Abi Waqqas, orang doa mustajab. Dia pergi pula jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia cari orang-orang yang masih hidup, boleh mendoakan mereka, kerana doa-doa mereka ini ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga waktu masih hidup, ada golongan-golongan syuhada seperti golongan syuhada Uhud. Termasuklah syuhada Uhud itu pak cik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib yang meninggal sebagai syahid, dan dia juga dikenali sebagai penghulu para syuhada. Bila Nabi pergi ziarah ke kubur dia bersama dengan para sahabat, tak pernah pun Nabi ajar kepada sahabat minta hajat dengan Hamzah yang dah meninggal dunia. Tak pernah. Sebaliknya kalau kita baca hadis Nabi bab doa ni, Nabi akan kata minta dengan Allah, minta dengan Allah, minta dengan Allah. Allah pun kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan dalam hadis qudsi Nabi SAW kata, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu bermohon sesuatu hajat, mintalah, mohonlah kepada Allah. Dan apabila kamu minta sesuatu pertolongan, mohonlah pertolongan daripada Allah. Jelas. Jadi jangan berbuat syirik dalam doa. Jangan berbuat syirik dalam doa. Apa jua bentuk, patung kau, gambar sekalipun, gambar. Kadang-kadang gambar tuan-tuan, tak nanti patung dia tak gambar, gambar tu guru dia ni. Dia minta, wahai guru selamatkanlah aku, wahai guru
murahkanlah rezekiku. Wahai guru, kenapa minta dengan guru? Sedang Allah suruh minta dengan dia. Kenapa minta dengan orang yang gambar dia sahaja, yang tidak kaku, yang tidak mendengar, tidak melihat, boleh dikoyak, boleh dicampak? Sedang Allah, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha memiliki segala-galanya. Dialah Allah yang digelar, yang bernama As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allahus Samad ialah Allah, tempat bergantung segala sesuatu. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Kita minta, dia dengar. Kita buat, dia nampak. Kita sebut, dia tahu. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalang kita dari berdoa kepada Allah, karena Allah sendiri yang offer. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Siapa yang offer? Allah sendiri. Jadi kenapa nak dicari perantara? Banyak manusia kadang-kadang dia ditalbis. Tahu talbis? Talbis ni tipu. Setan kata mu tak boleh minta dengan Allah direct sebab kamu banyak dosa. Tuan-tuan, hak kita sebut bunuh 99 orang tadi, dia taubat direct ke tak direct? Direct lah. Allah terima tak taubat dia? Terima. Apa yang menghalang seorang daripada berdoa kepada Allah? Kalaupun dia banyak dosa, Allah Ta'ala kata, apa tu dalam hadis, ya ibadi law balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai hamba-hambaku, kalaulah dosa kamu ni banyak sampai melangit tinggi, dosa banyak sampai melangit tinggi dia, dosa memenuhi bumi sampai ke langit, banyaknya dosa dia. Lalu Allah Ta'ala kata, kemudian hamba ni minta ampun denganku, minta ampun dariku, kata Allah, nescaya aku ampunkan dosa dia. Siapa yang kata ni? Allah yang kata. Macam mana ustaz tahu? Ustaz tak tahu, Nabi yang bagi tahu, sebab Nabi terima wahyu. Jangan ada sesuatu yang menghalang. Kalau tiba-tiba syaitan kata mu tak layak nak doa direct, jawapan dia, Allah yang suruh kita doa direct. Kalau Allah yang suruh kita doa direct, apa kita nak kata? Jadi jangan berbuat syirik dalam doa. Nombor satu, syirik dalam doa. Syirik yang kedua, syirik dalam sifat Allah. Seorang declare atau claim dia memiliki sesuatu dari sifat-sifat Allah. Allah 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 Allah.
ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna la hawla wa la quwwata. La hawla la hawla wa la quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illa anta. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syirik besar yang kedua ialah syirik dalam sifat Allah. Macam mana syirik dalam sifat Allah? Iaitu orang yang mendakwa sesuatu daripada sifat-sifat Allah. Sebagai contoh, dia percaya ada orang tahu ilmu ghaib selain Allah. Sedang Allah Ta'ala ni antara ciri atau antara hak Allah yang khusus ialah alimul ghaibi wasyahadah. Allah ni dia sahaja yang tahu yang ghaib dan syahadah, yang nyata. Tiba-tiba ada orang kata dia ni tahu ilmu ghaib. Dia tahu esok nak jadi apa. Kalau dia beriman, orang tu betul-betul tahu, dia telah meletakkan orang tu sekutu bagi Allah. Ataupun dia kata, mari seorang dia mari ayah pen. Ayah pen kata dia memiliki kerajaan langit. Kerajaan langit ni hak Allah. Mari dia kata dia memiliki kerajaan. Dia mendakwa, dia klaim satu sifat daripada sifat Allah. Maka dia telah syirik. Ayah P saja tu confirm dah. Kalau orang tu dia tak klaim, dia percaya orang lain hak klaim tu. Ayah P klaim, confirm dah syirik. Orang ni dia tak klaim, cuma dia percaya. Betul tu ayah P tu. Betul tu ayah P, dia tu ada dia menguasai kerajaan langit. Hak orang percaya pun jadi syirik juga. Dia mendakwa salah satu daripada sifat-sifat Allah. Allah ni yang maha memberi rezeki. Tiba-tiba dia pergi kat kedai mana, Cina mana, ataupun mana, agama mana, ada patung singa lah, patung apa, ada patung kepala botak, perut buncit. Dia kata ni kalau kita simpan dekat rumah kita dapat tarik rezeki. Rezeki ni hak Allah, bukan hak patung tu. Tapi kalau dia percaya macam tu, dia telah syirik, kerana dia meyakini satu sifat dari sifat-sifat Allah kepada sesuatu selain Allah. Syirik dalam sifat Allah.
Dia mendakwa malaikat-malaikat menguasai kehidupan dia di akhirat nanti, boleh minta tolong dengan malaikat. Dia mendakwa Nabi sebagai contoh, macam Nabi Isa, dia asal Nabi. Orang Kristian kata dia anak Tuhan, dia telah mendakwa sesuatu milik Allah. Akhir sekali dia pun Jesus. Nabi Isa bukan anak Tuhan, dia Nabi, manusia. Kalau tiba-tiba ada orang Islam kata Nabi Muhammad tu, dia boleh memakbulkan doa kita. Kita pakat minta doa, minta wahai Rasulullah, rezekilah kepada kami, wahai Rasulullah, tunaikanlah hajat kami. Dia yakin bahawa Nabi Muhammad ada kuasa memakbulkan doa. Dia telah syirik bahawa letak sifat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik dalam sifat. Menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat, mengetahui benda gaib, mengetahui bila nak mati. Kiamat, contohnya kiamat. Kiamat ni antara ilmu gaib yang tidak diketahui, melainkan hanya Allah satu je tahu. Bila nak berlaku kiamat ni, hanya Allah sahaja yang tahu. Waktu Jibril alaihissalam mari jumpa dengan Nabi, hadis Jibril, Nabi belaga lutut dengan Jibril. Lutut Nabi dengan lutut Jibril ni belaga. Jibril datang dalam rupa seorang manusia, berpakaian serba putih, rambut serba hitam. Orang tak kenal daripada mana dia ni datang duduk depan Nabi, belaga lutut. Dia tanya Nabi Muhammad, apa itu iman? Nabi jawab, rukun iman. Apa itu Islam? Nabi jawab, rukun Islam. Apa itu ihsan? Nabi jawab. Apa? Nabi pun dia pun tanya, Jibril tanya Nabi, matas sa'ah, bila kiamat nak berlaku? Nabi jawab apa? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang kena tanya, yakni aku ni Nabi Muhammad kena tanya, tidaklah aku lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya tu siapa? Jibril. Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Siapa tahu? Hanya Allah yang tahu bila nak berlaku kiamat. Tiba-tiba ada orang kata dia tahu kiamat tu bila. Dia telah syirik bahawa dia mendakwa sesuatu milik Allah. Boleh faham tak tuan-tuan? Hak Allah ni tak boleh main-main. Kalau benda tu hak Allah, jangan klaim. Ni sudah kalau kita bak klaim rendang tu asal siapa punya, tak apalah rendang. Ketupat ni asal Indonesia ke Malaysia, lontong ni asal mana, tak apalah tu makanan. Nak klaim tak klaim. Nah, oh kawan tu menang tinju, oh dia klaim, oh dia orang kita, ni orang kita. Tak apalah hak tu klaim. Klaim bak makanan, klaim bak suka, klaim bak pakaian, klaim tu. Tak apa, tu tak ada masalah. Tapi jangan klaim sesuatu yang milik Allah. Sebab bila klaim sesuatu milik Allah, jadi hukum dia syirik. Sebab Allah Ta'ala tak suka dia disamakan dengan sesuatu pun. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan mana-mana sesuatu. Siapa yang klaim milik Allah, dia telah meletakkan dia sama dengan Allah, dan Allah sangat murka dengan perbuatan tersebut. Itu nama dia syirik dalam sifat-sifat Allah. Apa jua yang menjadi sifat Allah? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Syirik yang ketiga, banyak lagi rupanya. Bab syirik ni panjang. Syirik dalam kecintaan, syirik dalam ketaatan, syirik dalam hulul. Hulul ni syirik dahsyat lagi. Syirik hulul ni dia kata dia menyatu dengan Allah. Tu dia. Kan fitnah terbaru Pak kita ni dipanggil ajaran sihak. Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Dia kata Allah tu dalam Muhammad, Muhammad tu lah Allah.
Ni syirik dahsyat ni tuan-tuan. Orang Yahudi pun tak kata lagu tu, orang Nasrani pun dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia tak katalah hak ni lah Tuhan, Tuhan tak. Dia cerita dak pening-pening pun, tapi dia masih lagi ada entity Godfather dengan anak Tuhan. Hak ni main dialah dia main. Syirik pasal apa? Sebab dia telah menganggap ada satu makhluk bersatu dengan Allah. Panjang cerita. Oleh kerana panjang tu jam pun bunyi dah tek tadi banyak kali dah bunyi. Kita kena sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita sambung pada syirik yang ketiga. Saya tanda sini, kita sambung pada syirik yang ketiga, syirik dalam mahabbah. Okey? Syirik dalam mahabbah. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.